KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Baiklah, apa pun ingat yang kita lakukan hari ini, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, tolong jaga jarak antara kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, tolong pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, sebenarnya subjek yang akan kita belajar pada hari ini menarik tahu, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, pengajian Al-Hadis Akhlak Mulia. Macam mana akhlak mulia tu? Jangan risau. Sebab cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini bukan cikgu yang biasa-biasa, hebat orangnya. Jom kita kenali siapakah beliau. Okey, inilah dia Ustaz Muhammad Nazam bin Muhammad Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Lokman. Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Sigap Ustaz hari ini Ustaz. Sama. Lokman pun hebat. Hebat ya? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas doanya Ustaz. Amin. Ustaz dari mana Ustaz? Okey, Ustaz dari SMK Segamat Johor. Oh, orang Johor Ustaz Orang Johor. JDT. Malam ni Ustaz. jangan lupa. Malam ni Ustaz Okey, baik Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, bila sebut tentang subjek kita hari ini, iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, apa pandangan Ustaz? Sebab ada orang kata subjek ini senang, ada yang kata susah juga. Jadi pandangan Ustaz sendiri, silakan. Okey, terima kasih Aiman. Yang dihormati lagi dikasihi Aiman, seterusnya anak-anak yang dirahmati Allah SWT. Saya Hakim Ustaz. Sorry, Lokman Hakim. Ya, Lokman Hakim, betul. Lokman Hakim. Jadi subjek ini subjek yang mudah sebenarnya, yang pelajar boleh kita skor untuk dapat A. Jadi kita kena sentiasa berseri daripada sekarang, walaupun periksanya bulan 3 tahun depan, tetapi kita daripada sekarang untuk kita mencipta kejayaan. Okey, jadi kejayaan itu kena dicari. Ya, betul Ustaz. Mana kata siapa yang usaha dan fokus, dia boleh berjaya. Tepat Ustaz. Kami tak sabar nak belajar dengan Ustaz. Sebelum tu, jom kita buat SOP dulu Ustaz. Okey. Yang pertama saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang kita pegang macam-macam kan? Betul. Yang kedua, tolong kekal penjarakan fizikal. Dan yang paling penting, pakai pelitup muka. Baik Ustaz, kita dah dengarlah pandangan daripada Ustaz mengenai mata pelajaran pada hari ini. Jom kita dengar pula pandangan dari calon-calon kita mengenai subjek pada hari ini. Saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Farhan bin Amran dari SMK Agama Segamat. Saya merupakan seorang calon peperiksaan SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai pelbagai bidang, di antaranya bidang pengajian hadis. Bidang pengajian hadis ini mengajarkan saya tentang intisari-intisari hadis yang dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, hadis Rasulullah SAW yang menuntut kita untuk berakhlak mulia. Hadis tersebut menerapkan kebaikan-kebaikan berakhlak mulia, di antaranya mudah bergaul dengan orang dan menjaga imej baik umat Islam. Oleh itu, kita haruslah menjaga akhlak kita agar imej umat Islam tidak tercalar di mata dunia. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan saya di luar sana dalam membuat persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang mendatang. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Anisha Syakilah binti Syarul Azlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Saya merupakan calon SPM pada tahun ini yang mengambil mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mata pelajaran ini, terdapat pelbagai bidang, termasuklah bidang pengajian Al-Hadis. Dalam bidang ini, saya mempelajari tentang akhlak yang mulia dengan lebih mendalam. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang maksum dan salah satu contoh yang paling sempurna dari segi akhlak. Oleh itu, kita perlulah mencontohi dan mempelajari gaya hidup baginda.
Contohnya, kita perlulah menjauhi sifat mazmumah seperti bangga diri dan dengki. Kesannya, hidup kita akan sentiasa menjadi tenang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya buat semua rakan-rakan calon SPM 2021 yang lain. Saya juga akan mendoakan kejayaan kita semua di masa akan datang. Syukran, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafni Ilyasa bin Joharuddin, merupakan calon SPM 2021 dari SMK Agama Segamat. Saya sangat suka belajar pengajian ilmu Al-Hadis kerana ia dapat memperkenalkan kepada saya tentang karisma atau akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Ada 3 sebab kenapa kita perlu contohi Nabi Muhammad. Yang pertama, mestilah sebab dia kerana kekasih Allah. Yang kedua, kerana apabila dia bercakap, lemah lembutnya sungguh menawan hati. Yang ketiga, kepribadian apabila Nabi Muhammad SAW memimpin. Alright, bersesuaianlah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang akhlak mulia. Diharapkan kita semua cemerlang dalam SPM 2021, khususnya dalam mata pelajaran Quran dan Sunnah. Sekian. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dapatkan album saya di pasaran. Baiklah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Nazom bin Muhammad Yusof. Dan kepada anda sekali lagi suka saya ingatkan, tolong jaga dan patuhi SOP di mana pun kita berada. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Baiklah Ustaz, saya difahamkan Ustaz, kita bukan berdua saja hari ini. Kita ditemani oleh murid-murid dari SMKA Segamat Johor. Jom Ustaz, kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum semua. Hai. Segak dan cantik-cantik. Alhamdulillah. Persis seperti saya. Nak juga tu Ustaz. Okey, baik. Jadi itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita Ustaz dari SMKA Segamat Johor. Betul. Baik Ustaz. Bila sebut tentang subjek kita pada hari ini, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sebenarnya apa yang kita akan belajar berdasarkan subjek ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Uman. Dan anak sekalian, pada hari ini insya-Allah kita akan buat ulang kaji satu hadis daripada satu bidang daripada bidang mata pelajaran pendidikan satu, iaitu bidang pengajian hadis, akhlak tentang akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Rasulullah diutuskan kepada kita untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu sendiri. Betul, jadi kita akan mendalami sepotong hadis daripada tajuk dalam pelajaran 17 kata 4, iaitu akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita akan dapat pengajaran daripadanya dan anak yang periksa itu dapat bersedia dengan lebih baik dalam peperiksaan SPM 2021. Woi, menarik. Dengar Ustaz cerita permulaan pun dah tak sabar kita nak belanja selanjutnya tentang subjek ini Ustaz. Tapi Ustaz, jom kita berkenalan dahulu Ustaz dengan murid-murid kita. Assalamualaikum. Mungkin boleh perkenalkan diri anda dan cita-cita anda, bermula dengan adik Siti Nur Husna. Perkenalkan diri dan cita-cita. Silakan adik Nur Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Husna binti Azlan dari SMKA Segamat. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Okey, nak jadi doktor ya? Kalau begitu Husna, saya nak jadi pesakit awak lah. Ustaz kan? Baik, terima kasih adik Nur Husna kita. Yang kedua, adik Nurul Atika. Perkenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum. Nama Nurul Atika binti Nurul Ihwan. Cita-cita menjadi doktor. Doktor juga? Samalah. Saya pun nak jadi pesakit awak juga. Dan Ustaz. Baik, seterusnya adik Muhammad Abid. Perkenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid bin Al-Sa'ah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Guru, okey. Ini Ustaz, dia nak ikut jejak langkah Ustaz, menjadi seorang guru. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kata Ustaz. Baik, yang seterusnya adik Nur Ildina. Perkenalkan nama dan cita-cita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Irina binti Omar. Cita-cita peguam. Peguam. Peguam bela Ustaz. Terima kasih. Tahniah. Saya doakan adik Nur Irina mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir Ustaz, bersama dengan kita pada hari ini adik Aiman Mukarrabin. Perkenalkan nama anda dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Mukarrabin bin Muhammad Naim. Cita-cita saya insya-Allah saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Okey, ahli farmasi Ustaz. Nanti kalau saya nak cari ubat saya jumpa awak lah Aiman Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini Ustaz. Jadi Ustaz, seperti yang kita cakap tadi, tak sabar kita nak dengar selanjutnya berkenaan subjek ini. Jadi Ustaz, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Aiman dan anak-anak yang di rumah sekalian. InsyaAllah kita akan sama-sama mendalami bidang kita pengajian Al-Hadis. Okey, insya-Allah sebelum tu Aiman, Luqman, kita akan tengok kepada format SPM 2021. Okey, ini ialah kertas satu. Ada dua bahagian. Bahagian A 20 soalan OPB, jawab semua bernilai 20 markah. Satu soalan, satu markah. Okey, bahagian B pula ialah 4 soalan subjektif, jawab semua sekali bernilai 80 markah. Digabungkan bernilai 100 markah. Tempoh masa 2 jam 30 minit dan wajaran SPM ialah 80% daripada bertulis ini. Okey, itu untuk kertas satu. Okey, taib. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu bidang daripada 6 bidang ini ialah bidang pengajian hadis. Kita akan di sinilah. So bidang ini akan keluar pada soalan SPM kita pada bahagian B. Okey, bernilai 20 markah. Okey, bidang kita hari ialah pelajaran 17 iaitu akhlak mulia. Standard kandungan, kita dapat mengamalkan tuntutan kewajipan menyempurnakan iman dengan akhlak yang mulia berdasarkan pengajaran hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita sebagai orang Islam kena berakhlak mulia sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak mulia juga. Betul. Jadi hari ini kita akan dapat mendalami dengan lebih mendalam insya-Allah. Okey, seterusnya inilah hadis kita Luqman iaitu akhlak mulia. Jadi Ustaz rasa kita ada anak murid Ustaz yang handsome pada hari ini. Okey, dipersilakan siapa yang nak baca hadis ini insya-Allah? Saya dah. Okey, siapa tu? Baca hadis. Okey, silakan. Aiman. Akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Riwayat Tirmizi. Maksud hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang terbaik akhlaknya di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya kepada isteri-isteri mereka. Riwayat Tirmizi. Okey, ahsanta. Terima kasih banyak kepada Aiman Mukarrabin. Okey, anak-anak sekalian dan sedang penonton sekalian, daripada hadis ini, okey, tengok yang pertama sekali, apa isi dia? Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Okey, Aiman dan anak sekalian, untuk menjadi iman yang sempurna ni kita mesti ada 3A. Yang pertama mesti ada akidah yang betul, akidah yang benar. Bila kita ada akidah yang benar, akan diikuti oleh A yang kedua, amalan, iaitu melalui pengamalan apa yang dikatakan sebagai dalam bidang fiqhiyah. Adanya solat, adanya puasa, adanya zakat, haji dan sebagainya. Dan akhirnya kepada A yang ketiga iaitu akhlak. Contoh dia, okey, berkaitan solat. Okey, kita gunakan ataupun kita study solat, apa kesannya? Kalau Allah Taala, okey, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul. So akan jadi kepada akhlak dia apa? Baik, Luqman. Betul tak? Kemudian puasa. Apa orang tak kata? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa kepada Allah Taala. Jadi akhirnya daripada akidah yang benar membawa kepada pengamalan setiap hari apa perintah Allah Taala, larangan dia, membawa kepada akhlak yang mulia. Itu yang pertama sekali. Dan dalam hadis ini juga yang kedua, dan orang yang terbaik di kalangan kamu, siapakah dia? Orang yang paling banyak baik akhlaknya kepada isteri-isterinya. Jadi bila seorang lelaki itu dah berakhlak mulia, maka dia akan berkahwin, betul tak Luqman? Ya, betul. Maka dia kena menunjukkan akhlak yang
mulia, akhlak yang baik kepada siapa? Kepada isteri dia, kepada ahli keluarganya. Jadi dekat situ contoh daripada banyak-banyak sifat itu, inilah contoh orang yang paling baik, iaitu yang mempunyai akhlak yang mulia, yang baik kepada isterinya. Ingat tu Abid, Aiman, ingat tu. Buat baik kepada isteri nanti tahu. Baik, InsyaAllah, mungkin 10 tahun lagi dia akan berkahwin. Okey, baik, seterusnya. Okey, inti sari matan hadis. Apa yang kita dapat anak daripada di sini? Yang pertama, orang yang berbuat baik kepada keluarganya adalah sebaik-baik manusia. Betul. Siapakah dia kepada keluarganya? Pastilah suami, pastilah bapa dalam sebuah keluarga tersebut, sebagai ketua dalam keluarga. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah lelaki yang banyak berbuat baik kepada isteri dan keluarganya. Kenapa seorang lelaki, suami itu mesti berbuat baik kepada isterinya? Agak-agak Luqman lah. Kenapa Luqman? Sebab dia dah banyak Ustaz khidmat kat kita kan. Basuh pinggan, lipat baju, angkat kain. Macam lagu lah pula. Betul Ustaz. Balik ni makanan dah tersedia. Ya, betul. Betul tak? Jadi itulah. Jadi isteri banyak berkorban untuk suaminya. Daripada pelbagai aspek, pakaian, makanan dan sebagainya. Sakit pening kita. Jadi seorang suami kena bertanggungjawab menunjukkan akhlak yang mulia kepada isterinya. Jadi besok Aiman wa Karabin Abid menjadi suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab, yang berakhlak mulia, insya-Allah. Okey, seterusnya. Senyum Ustaz. Senyum dia orang Ustaz. Aiman dengan siapa ni nama dia? Abid macam ada calon je. Itulah. Okey, dah terbayanglah tu agaknya. Okey, pengertian orang yang sempurna iman. Okey, pengertian orang yang sempurna iman. Okey, siapa nak bacakan anak ustaz yang handsome yang comel-comel ni? Saya Ustaz Ildina. Okey, silakan Ildina. Okey, pengertian orang yang sempurna iman ialah orang yang berakhlak mahmudah serta dapat membersihkan diri daripada akhlak yang mazmumah. Okey, terima kasih Edina. Okey, jadi orang yang sempurna imannya tadi, yang pertama tadi apa? Mesti dia akan berakhlak mulia. Betul. Sebab dia tahu dah apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey, dan dia juga menjauhi akhlak yang mazmumah, yang tak elok, dia jauhi. Jadi dia akan selamat dunia dan akhirat. Sebab apa? Itulah landasan yang Allah Ta'ala dah gariskan kepada kita selaku orang Islam. Betul, InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Orang kata ikut SOP Allah Ustaz. Ikut SOP Allah, insya-Allah selamat. Tepat. Berjaya dunia dan akhirat. Okey, seterusnya ialah bila kita bercerita berkaitan akhlak, mesti ada bahagian-bahagian akhlak. Apa dia yang baik, apa yang tak baik dan sebagainya kan. Okey, siapa yang nak bacakan ni bahagian akhlak ni? Dipersilakan anak murid Ustaz. Okey. Siapa seterusnya? Okey, silakan. Bahagian akhlak berserta contoh. Bahagian akhlak terbagi kepada dua. Yang pertama ialah sifat mahmudah. Artinya ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Contohnya sabar, syukur dan ikhlas. Bahagian akhlak yang kedua ialah sifat mazmumah. Artinya ialah sifat dan tingkah laku terkeji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Contohnya marah, hasad dengki dan iri hati. Okey, terima kasih Husna ataupun siapa? Dr. Husna. Husna, ya. Okey, anak-anak sekalian, bila kita berkaitan hari ini, suasana hari ini ialah suasana yang penuh dengan stres orang kata. Betul Ustaz. Sebab suasana COVID ini terpaksa dekat rumah ya Luqman, dan macam-macam perkara berlaku. Okey, jadi sebagai seorang ketua keluarga, kita kena berhikmah dalam menguruskan rumah tangga, iaitu suami dan bapa. Okey, tengok berkaitan sifat mahmudah. Apa dia mahmudah tadi? Mesti sifat terpuji dan mesti bertepatan dengan syarak, iaitu sabar. Seorang suami yang balik rumah, suasana sekarang COVID kan, mungkin isteri tak sempat buat makanan yang seperti biasa, yang lazat dan sebagainya. Suami kena bersabar. Ya, betul. Tak boleh kata, kenapa lauk hari ini je? Kenapa tak boleh? Sebab kita tahu semua sekarang dalam keadaan yang kekurangan. Betul. Jadi kita sebagai suami kena bersabar. Lawan kepada sabar ialah marah. Jadi bila tak sabar jadi marah. Bila marah, berlakulah pergaduhan, berlakulah ketidakharmonian dalam rumah tangga. Jadi suami kena sentiasa bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur. Masa bila balik tu ada telur goreng, kena bersyukur Luqman. Betul Ustaz. Sebabnya kita tahu dekat luar sana ramai lagi orang yang mungkin tak makan. Betul. Jadi kita tengok setiap hari kita baca di media sosial macam mana suasana kesusahan. Okey, untuk survive pun sangat susah.
Jadi kita kena sentiasa syukur dengan apa yang kita ada dan kita kena berjimat. Tak tahu bila berakhirnya pandemik COVID ini. Ya, betul. Jadi selagi ada keuangan tu, simpan dan kita kena bersyukur berpada-pada dengan apa yang ada. Betul Ustaz. Dan mungkin kalau ada lebihan kewangan Ustaz, mungkin boleh bantu Ustaz sedekah kepada mereka yang memerlukan. Betul. Kita tengok kepada jiran kita. Ya. Dan timbullah kat situ ialah lawan dia hasad dengki. Betul. Sebab tengok kat media sosial, dia makan ayam goreng, dia makan daging, kita hanya telur saja. Luqman, jadi kita rasa dengkilah dengan dia. Katalah dia ni macam ni. Maka itu sesuatu yang tidak elok dalam urusan rumah tangga dan menjadi akhlak yang mazmumah. Dan juga sekali ikhlas. Kita sebagai ketua keluarga, suami dan sebagainya kena ikhlas dalam memberikan nafkah kepada anak-anak, kepada isteri yang susah tadi itu, kita kena ikhlas dalam menguruskan rumah tangga. Mudah-mudahan kita sentiasa berakhlak mulia dan jauhi daripada iri hati. Sebab kalau kita tidak ikhlas, ataupun isteri tadi itu dapat 100 je daripada Luqman contohnya kan. Abang, biasanya orang bagi 500, kenapa 100? Dia pun dia tidak ikhlas kepada pemberian tersebut, maka berlakulah di situ stres di dalam rumah tangga. Betul. Berlakunya pergaduhan dalam rumah tangga. Anak-anak pun tengok dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa sebagai suami, sebagai bapa, kena sentiasa bersifat mudah dengan sentiasa bersifat sabar, syukur dengan ikhlas dalam suasana pandemik yang semua orang sekarang ni sangat terasa. Ya, betul Ustaz. Bukan kita saja Ustaz. Semua orang terasa perlunya sabar. Betul. Kita dengan orang lain supaya tidak timbul orang kata perkahlian dan sebagainya. Betul Ustaz? Betul, tepat sekali. Okey anak-anak sekalian, bila kita mempunyai sifat yang mahmudah, timbullah kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Kenapa kita mesti mempunyai iman yang sempurna? Kenapa mesti berkaitan dengan akhlak yang sempurna? Betul tak? Betul. Benda itu saling berkaitan sebab orang yang beriman pasti berakhlak mulia. Jadi benda tu saling berkaitan. Jadi siapa nak bacakan nama Ustaz? Silakan. Okey Ustaz. Abid. Okey, baik Abid. Sebelum kita nak dengar Abid baca slide ini Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Rehat dulu. Saya nak belanja Ustaz air dulu. Allah haus. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Muhammad Nazom bin Muhammad Yusof, juga murid-murid dari SMKA Segamat Johor. Ustaz, tadi masa kita rehat tadi Ustaz, ada orang PM saya, dia kata, "Kim, nyanyilah lagi." Saya kata, "Saya bukan tak nak nyanyi. Orang lain kalau nyanyi Ustaz, orang dengar rasa tenang. Saya kalau nyanyi, orang dengar rasa nak tenang." Baik, tak payah nyanyi. Baik Ustaz. Jadi kita dah sambung Ustaz dengan Abid tadi Ustaz. Ya, saya Abid. Okey Abid, silakan. Kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Yang pertama, menjadi perisai bagi seseorang Muslim daripada perbuatan kemungkaran. Dan yang kedua, pemangkin seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, syarat kepada penerimaan amalan soleh yang dilakukan. Okey, terima kasih Santa kepada Abid. Okey, anak sekalian, tengok sama-sama kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Apabila seorang itu mempunyai iman yang sempurna, maka dia akan melaksanakan amalan-amalan dalam Islam. Seperti solat, zakat, mengaji dan sebagainya. Jadi sekarang ni, suasana hari ni kita semua berada di rumah. Betul tak? Mak, ayah, kakak, adik semua dekat rumah. Tetapi bagaimana kita menerapkan tadi itu dengan amalan-amalan yang soleh kaitan dengan iman. Jadi bila keluarga tersebut ataupun ibu bapa seorang bertanggungjawab, bila sampai waktu azan saja dia akan kata apa? Anak-anak sekalian, ambil air sembahyang. Betul. Anak sekalian sembahyang berjamaah bersama-sama. Sebab itu dikata bagaimana iman sempurna menjadi sebab untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Sembahyang berjamaah bersamaan 27 darjat. Betul Ustaz. Dan bila sembahyang satu darjat saja, rugilah sebab kita semua dekat rumah. Dan lepas mengaji kita apa? Ajak anak-anak kita untuk sama-sama mengaji Al-Quran. Okey, anak-anak ustaz yang dah besar, ajak adik-adik untuk mengaji Quran. Sebab apa? Satu roh bersamaan 10 kebaikan. Banyak tu Ustaz. Jadi banyak. Bila dekat rumah tu, lepas maghrib, lepas isyak, subuh mengaji, banyak tak Luqman pahala? Insya-Allah ada ketenangan, ada kerahmatan dalam sesebuah rumah tangga tersebut, insya-Allah. Kemudian syarat kepada penerimaan amalan soleh yang dilakukan. Sebab kita dah sembahyang berjamaah, jangan kita riak pula. Aku dah sembahyang, kau dah sembahyang ke belum? Masuk dekat media sosial. Boleh tak macam tu Luqman? Jangan Ustaz, tak boleh Ustaz. Ada hashtag dan Ustaz. Dan solat jemaah. Tak boleh Ustaz Biarlah kita dengan Allah sahaja. Ya, betul. Jadi kita kena jaga kerana apa? Bila kita macam tu je, dikatakan riak.
Betul. Mengurangkan, menghilangkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya Ustaz. Rugi. Jadi jangan kita buang pahala kita, Luqman. Kita simpan elok pahala kita, biar akan menunggu kita di alam barzah nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya anak-anak sekalian. Okey, bila seseorang itu tidak berakhlak dengan akhlak yang mahmudah, yang tidak baik, okey, apakah kesan dia? Siapa nak bacakan, anak ustaz? Siapa nak bacakan? Saya Ustaz Atika. Silakan. Okey, silakan Dr. Atika ya? Ke Cikgu Atika? Okey, silakan Atika. Akibat yang pertama, amal kebaikan menjadi rosak dengan akhlak yang mazmumah. Akibat yang kedua, tidak rasa tenang dalam hidup kerana ramai musuh. Akibat yang ketiga, tidak disukai orang kerana tidak membawa kebaikan kepada sesiapa. Okey, terima kasih Atika. Jadi seseorang yang tidak mengamalkan akhlak yang mulia, kesan dia pertama, amal kebaikan menjadi rosak dengan akhlak yang mazmumah tadi itulah. Dia selfie dan solat. Kau dah solat ke? Kan? Dan mengaji ke, jadi pahala kita hilang. Jadi dengan perkara tersebut maka telah menghilangkan pahala kita, nauzubillah. Jadi sama-samalah kita beribadah banyak-banyak dan biarlah kita simpan pahala tersebut kita dengan Allah sahaja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berakhlak mulia tidak rasa tenang dalam hidup kerana ramai musuh. Tadi kan Luqman kan cakap tadi kan yang dekat sosial tadi kan, media sosial. Luqman, orang kecil Luqman, kau ni baik sangat ke? Betul. Betul tak? Akhirnya dia tenang tak Luqman? Tak tenang. Dia tak akan tenang. Sebab bukan seorang tetapi ramai orang akan mengata dia ni macam baik sangat, rupanya dia macam ni dan sebagainya. Jadi orang kata sekali kita tuduh dekat orang, tiga lagi balik kepada kita. Jadi jangan sampai kita melakukan perkara akhirnya berbalik kepada kita yang tidak baik. Jadi akhirnya ialah merugikan kita sendiri. Kita pergi mana pun orang tak suka, pergi mana pun orang menjauhkan daripada kita, diri kan. Jadi nampaklah kita ni masalah ni. Jadi rupa-rupanya dia berakhlak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, tidak disukai. Tadilah bila pergi sana orang lari, pergi sana orang lari. Luqman call tak angkat. Rupa-rupanya something wrong dekat situ. Jadi setiap tindakan kita walaupun dekat rumah pada hari ini tetapi sangat memberikan kesan dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi kita kena pandai menguruskan diri kita, sentiasa berakhlak mulia di mana pun kita berada. Dalam rumah, bersosial ataupun dalam WhatsApp ataupun di mana-mana, jagalah akhlak kita, pastikan kita berakhlak mahmudah, mudah-mudahan menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat ni ada soalan tak apa Luqman ataupun anak-anak Ustaz boleh faham tak setakat ni? Setakat ni ada tak yang tak faham, boleh ajukan soalan kepada Ustaz. Direct terus. Nak tanya Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan shy-shy orang kampung saya kata. Pandainya orang kampung tu. Okey, tak apa-apa, insya-Allah mungkin ada. Setakat ni faham Ustaz, silakan. Okey. Seterusnya ialah usaha-usaha dan tindakan untuk meningkatkan keimanan dalam diri. Kita ni manusia biasa, iman kita iman yang turun naik Luqman. Betul. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang solat berjamaah, kadang solat bersendirian, kadang tak mengaji kerana kesibukan dunia. Tetapi apakah usaha kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan kita ini dalam jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anak ustaz, siapa nak baca? Silakan. Saya Ustaz Irina. Irina, silakan Irina. Okey. Pertama, dari segi individu, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu melalui pendidikan di sekolah dan di universiti. Dari segi masyarakat, pertama, memakmurkan masjid melalui solat, berjemaah dan aktivitinya. Yang kedua, membantu dalam kebaikan seperti bersedekah dan gotong royong. Dari segi negara, mengadakan kempen kesedaran beragama dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, kerajaan memperkasakan amal makruf dan nahi munkar dalam masyarakat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Edina. Okey, tengok sama-sama anak sekalian yang di rumah. Okey, pertama sekali dari segi individu, apa usaha kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Taala. Apa yang Allah Taala suruh kita buat, kita kena laksanakan. Menutup aurat dengan sempurna, solat di awal waktu, mengaji Al-Quran, kita tambah dengan yang sunat.
sekarang ni kita kena banyakkan bersedekah kalau Betul. kita ada rezeki yang lebih. Betul tak Luqman? Betul, Ustaz. Sebab Setuju. mungkin jiran kita tak makan. Ya, betul. Mungkin depan sana mungkin kita tak tahu keadaan ni macam mana. Dan hari ini kematian sentiasa di mana-mana. Betul. Mungkin ada kesusahan daripada anak yang ditinggalkan dan sebagainya. Kita hendaklah cakna kepada itu semua. Jadi kita sentiasa melakukan perintah Allah Ta'ala dalam membantu masyarakat, jiran dan sebagainya. Di samping kita meningkatkan amalan-amalan wajib itu, kita buat di setiap awal waktunya dan sebagainya dengan sunatnya. Contohlah Luqman, kita puasa Isnin Khamis, 2 minggu lepas kita menyambut bulan Zulhijjah. Ya, betul. Siapa yang rajin daripada hari pertama sampai 10 dia berpuasa. Jadi kita dekat rumah Luqman, pastinya kita boleh buat, sebabnya kita ibaratkan macam bulan Ramadan lah. Ya, betul. Pagi sahur, lepas tu isteri kita yang masak tengah hari, kan? Terus kita masak buka. Jadi sebenarnya suasana itu ada, sama-samalah kita manfaatkannya. Lepas ni kita puasa Isnin Khamis pula. Jadi kita dekat rumah kadang-kadang banyak sangat makan, betul tak? Betul, Isnin Ustaz. Khamis untuk kita merehatkan perut kita. Jadi mudah kita menjadi orang yang sihat walaupun cuti dekat rumah dan sebagainya. Betul, Ustaz. Sebab sekarang ramai orang tengok makin sihat, Ustaz. Siapa? Luqman kan? Saya, Ustaz. Siapa lagi? Alhamdulillah. Yang penting sihat. Betul, tu, Ustaz. Luqman, Yang penting sihat, Ustaz. Ya. Okey, Ustaz. InsyaAllah. Yang kedua, menuntut ilmu melalui pendidikan di sekolah dan universiti. Okeylah. Sekarang ni kita semua PDPR dekat rumah, boleh tengok YouTube, boleh tengok macam-macam tempat untuk Ustaz. kita menimba ilmu. Mengajinya boleh dengar ceramah setiap masa dan sebagainya, untuk kita mentarbiah diri kita, memperbaiki. Sebab setiap orang tu perlu diberikan nasihat. Ya, betul. Perlu ditegur. Untuk itu kita kena tahulah nak cari macam mana, sebab mungkin orang takut nak tegur kita. Tapi kita bukan orang yang perfect. Jadi kita kena tengok dekat YouTube, dengar ceramah supaya kita mendapat sesuatu yang baru, kita perbaiki diri kita. Banyak lagi ruang yang perlu kita muhasabah dalam kehidupan kita. Itulah kita sebagai orang Islam kena bermuhasabah selalu. Betul, Ustaz. Itu individu. Anak sekalian, itu individu. Sekarang ni dari segi masyarakat pula, memakmurkan masjid melalui solat berjamaah dan aktivitinya. Sekarang ni boleh tak Luqman? Boleh tak? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Sekarang Satu kita masjid, boleh di rumah je, Ustaz. Ya. Jadi yang boleh pergi itu ialah mungkin 10 orang, mungkin 20 orang, EJK masjid dan sebagainya untuk sentiasa solat di situlah. Tapi orang luar tak boleh, kan? Betul. Jadi sekarang ni masjid-masjid ataupun pihak-pihak di kawasan perumahan tu dah mula buat, iaitu secara online. Betul. Jadi kita kena masuklah secara online, anjuran daripada masjid dan sebagainya, dengar ceramah. Walaupun tak pergi masjid, tetap kita mendengar ceramah. Macam tu. Betul. Jadi kita kena memakmurkan masjid dengan mengikuti aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat dalam suasana pandemik COVID sekarang ini. Betul, Ustaz. Okey. Seterusnya nombor 2, membantu dalam kebaikan seperti bersedekah dan bergotong royong. Sangat diperlukan sekarang ini. Sebab itunya lah kita perlu membantu dengan apa yang kita ada. Mungkin keuangan, mungkin tenaga, mungkin menghantar makanan sebagai membantu kepada orang sebagainya, kan? Betul. Jadi sekarang ni ada banyak bentuk bantuan. Ada bakul makanan, bantuan makanan, bantuan dek tunai dan sebagainya. Jadi kita harap kepada semua masyarakat yang ada kelebihan dari segi keuangan, tenaga dan sebagainya, sama-samalah kita bantu semua masyarakat sini kita supaya dapat hidup seperti biasa, dapat makan seperti biasa, sebagaimana orang juga makan dan sebagainya. Jadi Betul. itulah dia, kita perlu bantu-bantu dalam masyarakat. Dengan cara itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita hantar makanan kepada orang, kita tengok betapa susahnya kehidupan dia, Luqman. Betul. Saya dah 3 hari tak makan. Allah, sebab Ustaz. tak ada makanan, Ustaz, contohnya. Betul. Kan. Jadi dengan cara itu menambahkan keimanan dalam diri kita. Maknanya kita balik rumah cerita, anak-anak sekalian, tadi contohnya Abi pergi sana susah. Betul. Jadi kita kena bersyukur. Hari ini makan Nabi kita kena bersyukur. Ada orang yang tak makan. Jadi kita mentarbiah diri kita, mentarbiah anak kita, dan supaya kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul, Ustaz. Ada orang 3 hari sekali baru makan, Ustaz. Kita setiap 3 jam makan. Setiap 3 jam makan. Patutlah tadi orang kata sihat. Makin sihat, Ustaz. Itulah dia punya manfaat, apa kesannya. Okey, Ustaz, seterusnya, Ustaz. Seterusnya, negara mengadakan kempen kesedaran beragama dalam kalangan masyarakat. Maksud dia, kita di media sosial ni dah banyaklah program, di TV dan sebagainya. Kerajaan telah menyediakan program-program yang bermanfaat, ceramah perdananya dan sebagainya. Yang kita nampak ramai para pemimpin kita yang pergi dari satu rumah ke rumah, negeri ke negeri untuk menyalurkan bantuan dan sebagainya. Itu semua sebagai tanda kepada kita bahawa pemimpin kita pemimpin yang sangat bertanggungjawab.
tahu kesusahan rakyat dan sebagainya, marilah sama-sama kita membantu dan menyokong perkara yang baik ini supaya terus dilakukan sehinggalah mudah-mudahan habis suasana ini dan kita dapat terus membantu juga dalam keadaan yang sukar ini terutamanya. Okey, baik Ustaz, kita dah tahu dah apakah tindakan kita terhadap diri kita, masyarakat dan juga negara. Banyak lagi yang kita nak dengar daripada Ustaz, tetapi kita nak berehat seketika Ustaz. Boleh. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Nazom bin Muhammad Yusof, juga murid-murid dari SMKA Segamat Johor. Baiklah Ustaz, tadi kita dah dengar daripada Ustaz tentang tindakan yang boleh kita buat, tentang bahagian-bahagian akhlak, ada mahmudahnya, ada mazmumahnya. Sekarang Ustaz, apa pengajaran di sebalik kita punya pengajian hari ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Luqman dan anak sekalian di rumah. Okey, tengok sama-sama sebelum tu Luqman. Kesan berbuat baik kepada wanita. Siapa wanita tersebut? Isteri kita. Okey, yang pertama sekali ialah mewujudkan hubungan yang harmoni dalam rumah tangga. Iaitu sebagaimana firman Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi sebagai ketua keluarga, insya-Allah dengan ajak anak kita solat tersebut selamat daripada api neraka. Dengan kita banyak membaca Quran dapat mencerahkan kubur kita dan sebagainya. Itu contoh yang pertamalah. Jadi bila kita mengamalkan perintah Allah Taala, kita akan harmoni dalam rumah tangga kita. Luqman, yang kedua, memotivasikan isteri untuk membantu suami menguruskan rumah tangga. Qala Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairum li ahli. Jadi Rasulullah ini orang yang sempurna anaknya dan orang yang paling baik akhlaknya dalam menguruskan rumah tangga. Betul. Jadi kita dalam mencontohi baginda Rasulullah SAW dengan menghargai siapa? Menghargai isteri kita. Menghargai yang menguruskan rumah kita dalam rumah tangga setiap hari. So kita kena hendaklah sentiasa memotivasikan mereka ataupun memberikan semangat kepada mereka dan mereka pun akan bersemangat bila melihat suami dia berakhlak mulia. Betul. Balik Luqman nanti bawa hadiah kepada isteri. Buat surprise Ustaz bagilah dia ni. Bagilah hadiah. Bagi hadiah Ustaz Jadi alhamdulillah dia akan bermotivasi. Okey abang nak makan apa hari ni? Terus tak jadi telur Luqman. Okey, nombor 3, lahir pendidikan anak yang sempurna mengikut acuan agama. Ya, betul. Okey, kalau Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sebenarnya anak ini suci, murni, tetapi ibu bapa yang mencorakkan dia. Jadi kalau kita mencorakkan ikut acuan Islam, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi itulah dia, bila suaminya baik, isterinya pun kena baik juga, maka anak pun akan jadi salih dan salihah, menjadi qurratu ayun dalam kehidupan kita. Betul, InsyaAllah Luqman. Jadi kalau kita nak isteri kita baik, anak kita baik, bermula dengan kita Ustaz Tepat jadi sekali. baik Ustaz. Ya. Okey. InsyaAllah akan lahirlah di sekeliling kita orang yang baik-baik. Okey, sampailah kepada pengajaran. Okey, anak-anak Ustaz. Okey, siapa nak bacakan tolong? Okey, siapa silakan? Saya Zat. Okey, silakan. Okey. Pengajaran hadis. Pengajaran yang pertama, murid wajib berusaha menjadi Muslim sejati yang berpaksikan iman dan akhlak mulia. Pengajaran yang kedua, seseorang Muslim mestilah berakhlak mulia kerana ia sifat orang yang bertakwa. Pengajaran yang ketiga, pemimpin keluarga hendaklah berusaha membina keluarga yang beriman dan bertakwa agar terpelihara daripada azab neraka. Okey, terima kasih kepada Aiman Muqarrabin. Okey, anak sekalian dan semua penonton sekalian, yang pertama sekali, murid, anak-anak dekat sekolah ataupun dekat rumah mesti berusaha menjadi Muslim yang sejati. Kalau dekat asrama tu, solat mesti berjamaah. Betul. Di mana? Di surau. Bukan solat di dom. Di dom. Ada tak lomba macam tu? Ada Ustaz. Dinamakan dom at-taqwa Ustaz. Nak kena rotan ni. Kena rotan, kita berjamaah kat surau sekolah. Betul, bukan dekat dom takwa tu. Boleh. Untuk tidur tu. Betul. Jadi tak apa. Anak-anak sekalian, kita kena solat berjamaah di surau sekolah. Kalau kita balik asrama nantilah kan. Dekat rumah kena berjamaah. Betul. Kita ajar diri kita. Sebab apa? Macam Luqman bagi tahu tadi. Jadi suami yang baik daripada diri kita sendiri. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang Muslim mestilah berakhlak mulia kerana ia sifat orang yang bertakwa. Kitalah orang akan tengok kita, siapakah Luqman, macam mana akhlaknya, kan? Semua akan tengok dan sebagainya, dan orang akan tanya, anak siapakah ni? Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya
anak itu lahir daripada keluarga yang sentiasa patuh kepada perintah Allah Ta'ala, yang mawadah, yang sakinah, yang salihah, maka anaknya seperti itu juga. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita jadi baik, bermula daripada diri sendiri. Okey, bila kita baik, insya-Allah yang lain pun akan baik juga, dengan kembali kepada pertama tadi, akidah, amalan dan akhlak yang sempurna. Okay, nombor 3, pemimpin keluarga hendaklah berusaha membina keluarga yang beriman dan bertakwa agar terpelihara daripada azab neraka. Tadilah sembahyang berjamaah, puasa bersama-sama dan semua perkara yang baik yang lain. Jadi itulah yang kita kena buat dalam hidup kita, Luqman, di mana pun kita berada. Betul. Betul tak, Luqman? Betul, Ustaz. Lagi musim PKP kan, Ustaz? Betul. Boleh puasa bersama, solat bersama. Jadi banyak amalan kita boleh buat bersama, Ustaz. InsyaAllah. Lepas ni boleh buat, Luqman? Boleh, Ustaz. Terbaik. Okey. Anak-anak sekalian, mari kita uji minda. Kita dah belajar daripada mula tadi sampai pengajaran. Okey, anak sekalian, apa yang kita dapat? Jadi inilah bentuk soalan yang akan keluar dalam peperiksaan. Soalan dia untuk bahagian ni ialah pada bahagian B, bernilai 20 markah secara keseluruhan. Tetapi kita tengok apakah soalan yang boleh keluar daripada tajuk ini. Okey, pertama sekali iaitu satu Roman, senaraikan 2 intisari daripada hadis di atas. Tadi itu yang kita belajar, 2 markah. Bila senaraikan, Luqman dan anak sekalian, senaraikan satu isi 1 markah. Okey. Nilaian dia. Okey. Taib. Okey, siapa nak cuba? Anak murid Ustaz? Okey. Siapa nak cuba jawab? Siapa Saya, yang Ustaz, saya nak jawab. Okey, silakan Ildina. Yang pertama, golongan yang dimukai Allah dan Rasulnya adalah lelaki yang tidak berbuat baik kepada isteri dan keluarganya. Yang kedua, orang yang berbuat baik kepada keluarganya adalah sebaik-baik manusia. Okey, ahsanti. Betul jawapan dia. Okey, kita tengok sama-sama. Ini jawapan Ustaz yang pertama. Orang yang berbuat baik kepada keluarganya dianggap sebaik-baik orang yang beriman. Betul lah. Ketua keluarga yang bertanggungjawab, yang amanah, jaga anak dan sebagainya, dialah orang yang paling baik ataupun yang sempurna imannya. Tepat sekali. Okey, yang kedua pula ialah seorang suami yang berbuat baik kepada isteri dan keluarganya adalah mukmin yang terbaik. Betul. Jadi sama-samalah kita menjadi suami yang terbaik, bapa yang terbaik. Betul tak, Luqman? Betul. Ya, dan juga kita memastikan semua ahli keluarga kita baik-baik semua sekali. Ya, betul. Jadi anak-anak sekalian, walaupun anak ni mungkin lama lagi nak kahwin, tetapi dalam sekarang ni belajarlah menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang berjaya, yang taat cikgu. Yang taat cikgu. Sembahyang dekat mana, Luqman? Dekat sembahyang surau. dekat surau sekolah. Ya, surau sekolah. Bukan kat dalam dom dan sebagainya kan. Betul. Jadi itulah yang kita kena latih sekarang dan buat nanti bila sampai masanya. Ya, betul. Okey, soalan yang kedua, Rahman. Jelaskan 2 kesan berbuat baik kepada isteri. Tadi kan suami dah buat baik kan? Kita kena baik. Apakah kesannya? Okey, kepada isteri yang banyak berkorban kepada kita. So bila 4 markah, jelaskan 2 fakta dan 2 huraian. Okey. Maksudnya fakta, huraian baru dapat 4 markah. Itu cara menjawab. Okey, tengok markah Ustaz Ya. Okey, jadi jelaskan kat situ mesti ada fakta, huraian baru dapat 4 markah. Okey, anak murid Ustaz, siapa nak cuba jawab? Persilakan. Okey, siapa? Saya, Ustaz. Okey, silakan. Siapa? Dr. Husna. Dr. Husna. Yang pertama, memberi motivasi kepada isteri untuk membantu suami menguruskan rumah tangga. Yang kedua, lahir pendidikan anak yang sempurna mengikut acuan agama. Okey, terima kasih Husna. Tengok sama-sama jawapan Ustaz pula. Jawapan dia betul. Okey, pertama, mewujudkan hubungan yang harmoni dalam rumah tangga. Betul lah. Okey. Okey, jika kita berbuat baik kepada isteri, pertama harmoni rumah tangga. Tidak ada pergaduhan, tidak ada salah faham, bermasa muka, tak ada. Betul. Okey, itu fakta. Luqman. Kerana selalu saling bantu-membantu, sakit demam dibantu, makan disediakan, maka akan baiklah keluarga tersebut. Jadi fakta 1 markah, huraian 1 markah. Dapat 2 markah. Okey, yang kedua pula, anak mendapat didikan yang sempurna kerana kerjasama antara suami dan isteri. Jadi bila kita ada anak, Luqman, anak tu dah mula membesar, kita ajar dia solat, betul tak? Ajar dia mengaji dan sebagainya. Jadi suami yang baik ini sentiasa menjaga pendidikan anak daripada kecil. Dan isteri pula backup, membantu. Okey, mana yang tak sempurna, mana yang perlu dilengkapkan, yang kurang tambahan. So dia akan jadi komplit. Separuh suami, separuh isteri. Dia tak akan jadi kalau suami sahaja yang bertanggungjawab, isteri lari tak boleh. Ataupun suami lari tak bertanggungjawab, isteri saja yang sibuk pun tak boleh juga. Dia akan jadi pincang di situ.
Jadi suami bertanggungjawab, isteri bertanggungjawab, menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Maka anak tu akan jadi anak yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat, menjadi qurratu ayun, penyejuk hati ibu dan bapa, insya-Allah di mana pun berada, membawa nama baik ibu bapa. Ya, betul. Jadi itu yang kita nakkan dalam kehidupan kita sehari-harian dan akan datang. Ya, betul Ustaz. Kita nak kalau anak kita ramai pun semua menjadi penyejuk mata Ustaz. InsyaAllah. Qurratu ayun. Okey, anak-anak sekalian, seterusnya terangkan dua kepentingan mempunyai iman yang sempurna dalam kehidupan. Okey, sebagai seorang Islam, okey, apakah dia kepentingan kita punya iman yang sempurna? Okey, bila 4 markah terangkan sama juga. Fakta huraian, fakta huraian. Sebab itu saya letakkan 4 baris supaya satu baris itu 1 markah. Jadi senang. Cikgu nak tanda, pelajar nak jawab pun senang sebab ikut baris itu satu markah ada 4 markah di situ. Okey, siapa anak murid Ustaz yang nak cuba jawab? Silakan. Saya Ustaz Abid. Okey, silakan Abid. Yang pertama, prasyarat kepada penerimaan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, iman adalah ubat mujarab untuk menenangkan perasaan keluh kesah. Okey, betul lah. Bila dia redha, dia akan tenang, tak keluh kesah. Okey, jawapan Habib terbaik. Okey, tengok jawapan Ustaz. 1. Menjadi perisai bagi seseorang muslim daripada melakukan kemungkaran. Jadi tahulah, yang dilarang dia tak akan buat. Mencuri, walaupun susah dia tak akan mencuri. Sebab apa? Tak ada makanan, tapi dia minta bantuan. Bukannya dia mencuri dan sebagainya. Jadi itu antara sebab, okey, ataupun kepentingan kita punya iman yang sempurna. Kedua, ataupun huraian dia, agar menjadi mukmin yang bertakwa. Sebab dia tahu mencuri hukumnya ialah haram. Betul Ustaz. Takkan kita nak bagi makan kita daripada sumber yang haram? Tak boleh. Jadi kat situ menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fakta 1 markah, huraian 1 markah. Okey, nampak kat situ anak-anak sekalian, sangat mudah sebenarnya untuk kita skor dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya. Baik Ustaz, masa pun mencemburui kita Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang soalan kebab Ustaz. Okey. Sebab ramai nak tahu soalan kebab macam mana kita nak skor Ustaz. Betul. Okey, kita terus tak apa. Ini insya-Allah kita akan study lepas ni. Betul Ustaz. Okey, inilah soalan kebab kita. Okey, tengok gambar. Suasana sekarang ini suasana pandemik, banyak berlaku kes ini sekarang Luqman. 3,080 kes keganasan rumah tangga telah berlaku. Takut Ustaz. Ini laporan daripada sumber Facebook Polis Negeri Malaysia 7 November 2020. Jadi memang kita baca di media sosial, banyak berlaku sekarang ni. Mungkin bapa pukul anak, pukul isteri dan sebagainya kan. Jadi soalan dia, tengok anak-anak sekalian cadangkan tindakan yang boleh dilakukan oleh ketua keluarga bagi mengelakkan berlakunya perkara di atas. 6 markah. Kelewat kita Luqman 6 markah. Jadi kita masuk dalam soalan. Kita masuk dalam soalan sana. Okey, kita sebagai ketua keluarga, sebagai suami, sebagai bapa. Okey, apakah dia tindakan yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku? Apa jawapannya Ustaz untuk soalan macam ni? Ustaz. Betul Ustaz. Macam mana cara nak jawab Ustaz? Cara nak jawab, kita masuk dalam soalan. Okey Ustaz, kita boleh? menjadi suami, menjadi bapa. Bagaimana kita nak tak berlaku? Faham. Jadi kita letakkan diri kita kat dalam supaya kita nampak situasi itu. Betul. Dan kita cuba menjawabnya. Itu nama dia ada stimulus kita fikir sebelum kita jawab tu. Jadi itulah cara dia. Kita nak dengar jawapan pelajar. Ada tak siapa-siapa yang boleh berikan fakta? Tengok cara menjawab Luqman. Mesti ada fakta, huraian lengkap, dalil, huraian dalil dan juga rumusan. Okey, maknanya setiap satu tu 1 markah Ustaz Tepat sekali. Kita ada 6 markah. Jadi setiap satu tu kita kena markah. ada ni fakta Ustaz. Okey Ustaz, kita pun nak dengar daripada murid kita tapi kita tak ada masa Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan terus jawapannya dan cara jawabnya. Okey, pertama sekali memupuk kasih sayang dalam keluarga. Okey, itu suami tanggungjawab dia. Okey. Kemudian dengan cara melazimi solat fardu berjamaah. Kemudian kesannya dapat melahirkan sebuah keluarga yang tenang dan bahagia. So fakta 1 markah. Dengan cara itu huraian kesannya apa? Dapat 3 markah. Apa dalilnya? Kalau Rasulullah SAW warajulu ra'in al ahli baitihi. Seorang lelaki adalah ketua keluarga dalam rumah dia. Okey. Dah hadir di atas menjelaskan seorang bapa adalah pemimpin ke atas keluarganya. Rumusannya apa? Kesimpulannya, bapa hendaklah sentiasa melaksanakan amanah dan tanggungjawab supaya ahli keluarga hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So simple saja Luqman dan anak sekalian, ada fakta 1 markah,
Okey, huraian ada, kemudian huraian lengkap, kesannya, akibat dan sebagainya boleh. Okey, dalil ada, hadis Rasulullah SAW. Huraian dalil, hadis atas menjelaskan apa, dan akhirnya rumusan mesti ada fakta dan huraian. Okey. Itulah cara menjawab kehebat Quran Sunnah. Ada dalam petak ni ada isi dia, dapatlah 1 markah. Okey, baiklah Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazam bin Muhammad Yusof dan juga adik-adik dari SMKA Segamat Johor, juga penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan untuk seterusnya, jangan lupa untuk teruskan menonton Didik TV bersama dengan Kabil untuk subjek seterusnya iaitu Bahasa Tamil selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV. Akhir kata, pagi raya makan ketupat. Jumpa lagi wahai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Sa'a bin Asri, ayah kepada Muhammad Habib bin Al-Sa'a, pelajar tingkatan 5 Ibnu Battuta, SMKA Segamat, mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon-calon SPM. Saya mendoakan anak-anak semua memperolehi kecemerlangan dengan mendapat straight A+ dalam setiap mata pelajaran yang diambil, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatlah, kecemerlangan dicipta oleh insan biasa yang berusaha secara luar biasa. Atamanna lakum bitaufiq wan najah, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Ros binti Haji Zakaria, ibu kepada Alifah Zakiyah binti Haji Zainal Abidin, calon SPM 2021 SMK Segamat Johor, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon-calon peperiksaan SPM. Saya juga mendoakan semoga semua anak-anak SMKA Segamat dan seluruh calon-calon SPM 2021 memperolehi keputusan yang cemerlang dengan mendapat straight A+ dalam semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, nak berjaya dan nak cemerlang, pegang prinsip ini. Kejayaan luar biasa boleh dicapai dengan usaha yang luar biasa walaupun kita orang biasa-biasa. InsyaAllah, kecemerlangan menjadi milik anak-anak semua. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.